Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengamal media. Saya terpanggil untuk mengadakan sidang media pada petang ini khusus untuk tajuk pelaksanaan pelarasan pencen yang wajib dilaksanakan oleh pihak kerajaan secepat mungkin dan mengambil sempena tarikh pengumuman bajet bagi tahun 2024 akan diumumkan pada 13 Oktober 2023 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri yang juga selaku Menteri Kewangan Malaysia. Jadi dalam tempoh terdekat ini saya ingin memberikan satu peringatan yang jelas kepada pihak kerajaan khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memikirkan tentang pelaksanaan pelarasan pencen yang pastinya ditunggu-tunggu oleh seluruh warga veteran khususnya dan para penjawat awam yang sama-sama dalam kategori yang berpencen sebelum 2013. Saya berkesempatan diberikan taklimat oleh Yang Berbahagia Datuk Nur Azian binti Syahri selaku bekas Hakim Mahkamah Tinggi Melaya dan juga Puan Aminah Ahmad selaku orang yang bertanggungjawab mengemukakan atau memfailkan kes tersebut ke Mahkamah Tinggi Melaya pada 28 April 2017 dan akhirnya telah melalui proses perundangan pada 26 Jun 2023, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan sebulat suara oleh 5 orang hakim memutuskan yang pindaan kepada Akta Pelarasan Pencen 1980 pada tahun 2012 menggantikan peruntukan pelarasan pencen dengan kenaikan pencen atas kadar 2% tiap-tiap tahun adalah salah dan tidak sah di sisi undang-undang kerana melanggar pasal 147 Perlembagaan Malaysia. Justru itu, peruntukan pelarasan yang terdahulu dimasukkan kembali ke dalam Akta Pelarasan Pencen 1980. Keputusan ini memerlukan kerajaan mengambil tindakan menyelaraskan semua pencen yang diberi dan dibayar di bawah mana-mana undang bertulis berasaskan gaji semasa. Atas dua faktor ini, saya mewakili seluruh warga veteran dan juga pihak penjawat awam yang terlibat dalam kes ini ingin membuat gesaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga selaku Menteri Kewangan atas dasar keprihatinan daripada pihak kerajaan yang memimpin dan mentadbir negara sekarang ini untuk memberikan satu keputusan yang cukup memberikan impak yang besar kepada para veteran yang berpencen sebelum 2013 dan juga penjawat awam yang berada dalam kategori yang sama. Saya ingin memberikan sedikit pandangan tentang pelarasan pencen sebelum 2013 ini kerana apa yang saya nak jelaskan di sini ialah bagi anggota-anggota veteran ATM yang berpencen 2013 ini, mereka ini adalah tergolong di antara para veteran yang mengalami tekanan kesempitan hidup yang cukup tinggi. Ini berdasarkan kepada faktor bahawa apabila diambil kira mereka menamatkan perkhidmatan pada tahun 2012, bermakna mereka setelah berkhidmat 21 tahun, mereka telah memasuki perkhidmatan pada tahun 1991. Dan ketika itu mereka berumur 20 tahun. Setelah berkhidmat 21 tahun, pada 2012 mereka menamatkan perkhidmatan wajib selama 21 tahun dan mereka menerima pencen yang kecil bila dibandingkan dengan penerima pencen daripada pihak-pihak yang lain. Ini saya sebutkan di sini kerana faktanya ialah saya bagi contoh bahawa perkhidmatan anggota perkhidmatan tentera yang masuk tentera di umur 20 tahun dibandingkan dengan mereka yang masuk perkhidmatan awam berumur 20 tahun, perkhidmatan tentera ini hanya melalui satu perkhidmatan jangka masa 21 tahun dan wajib bersara. Manakala mereka perkhidmatan awam yang juga masuk ke perkhidmatan pada umur 20 tahun, mereka bersara di umur 60 tahun. Secara kesimpulannya ialah kenaikan gaji bagi anggota tentera hanya 21 kali dan kenaikan gaji bagi anggota awam 40 kali kalau mengikut umur yang saya sebutkan tadi.
Ini bermakna kenaikan gaji 21 kali dan kenaikan gaji tahunan 40 kali adalah menjadi satu jurang yang besar. Ya. Dan apabila berpencen, mereka diambil kira daripada jumlah tahun perkhidmatan dan jumlah gaji sebenar yang terakhir mereka terima. Formula ini sama digunakan untuk kedua-dua perkhidmatan. Oleh itu, mereka-mereka, para veteran yang berkhidmat di dalam angkatan tentera, mereka menerima pencen yang kecil dan juga mereka hanya menikmati pencen 50%. Kerana apa? Terdapat satu skim baru pencen yang diperkenalkan daripada 50% ke 60%. Mereka-mereka yang berkhidmat dalam anggota tentera, angkatan tentera dan berpencen hanya 21 tahun, mereka tidak layak untuk menikmati kenaikan pencen 50 ke 60%. Ini kerana syarat-syarat untuk mendapatkan pencen 60%, mereka perlu berkhidmat 25 tahun dan ke atas. Jadi pihak awam, anggota awam, mereka menikmati pencen 60%, tetapi pihak anggota tentera tetap menerima pencen 50%. Yang kedua saya nak maklumkan ialah dalam angkatan tentera, peluang untuk kenaikan pangkat adalah sukar. Ini adalah satu sistem yang memang telah diwujudkan dalam angkatan tentera, bahawa kenaikan pangkat pada ketika itu bukan berdasarkan sebagaimana kenaikan pangkat sekarang mengikut time base. Ketika itu mereka akan dinaikkan pangkat berdasarkan kepada kekosongan dan kelayakan. Oleh itu mereka sudah mendapat satu tekanan dalam perkhidmatan sendiri, mereka sudah tertekan. Yang kedua, gaji mereka kecil berdasarkan mereka tidak mampu untuk naik pangkat yang lebih tinggi. Tetapi dalam masa yang sama, gaji mereka juga kecil kerana skim perkhidmatan yang sedia ada tidak memberi ruang kepada mereka untuk mendapatkan satu anjakan yang lebih lama untuk dalam perkhidmatan, untuk mendapatkan tempoh perkhidmatan yang lama. Yang kedua, mereka-mereka yang kebanyakan terlibat pencen sebelum 2013 ini atau 2012, kini telah berumur sekurang-kurangnya 63 tahun. Paling rendah dan ke atas. Umur di kala ini mereka menghadapi masalah tekanan hidup di mana kos sara hidup terlalu tinggi. Dalam masa yang sama, kos sara hidup bagi mereka-mereka para pesara yang berumur 60 tahun ke atas, mereka mengalami bermacam-macam dugaan seperti penyakit dan kehidupan-kehidupan yang tidak menentu bagi mereka. Adalah sukar untuk ditentukan bahawa ketika berumur 60 tahun ke atas, mereka mendapat sokongan daripada anak-anak. Bukan sekarang. Dulu mungkin mereka dapat menikmati sokongan daripada anak-anak yang sudah membesar, sudah dewasa untuk membantu mereka. Tetapi dalam keadaan negara sekarang dalam kesempitan, dalam keadaan negara menghadapi kos sara hidup yang tinggi, di mana anak-anak mereka juga harus membina kehidupan keluarga mereka sendiri, agak sukar untuk ibu bapa yang kini dah berumur 60 tahun ke atas untuk mendapat sokongan daripada anak-anak. Yang ketiga saya ingin meneraskan di sini ialah saya yakin bahawa kerajaan mempunyai mekanisme bagaimana untuk menyelesaikan pelarasan pencen ini. Melalui data-data yang telah sedia terkumpul, melalui keuangan negara yang kita sendiri maklum sama ada ianya mampu atau tidak mampu, tetapi kes penyelarasan pencen ini harus dibuat satu penyelesaian yang impaknya memberi impak yang besar dan mempunyai boleh membawa satu perubahan yang menambah baikkan kehidupan pada para veteran, khususnya dan para penjawat awam yang terlibat. Apa yang saya hendakkan ialah kajian-kajian yang dikemukakan atau hasil keputusan bagi menentukan pelaksanaan pelarasan pencen ini dilaksanakan. Saya mengharapkan supaya keputusan tersebut hasil daripada kajian yang dilaksanakan berdasarkan kepada fakta dan juga kepada keadaan sebenar kehidupan mereka-mereka yang mengalami perasaan dan juga kehidupan yang terhimpit ini. Mereka-mereka yang harus mengemukakan satu cadangan kertas yang ianya diambil kira daripada denyut nadi dan juga daripada perasaan keperitan yang ditanggung oleh mereka-mereka yang mengalami keperitan hidup ini. Ya, bukan daripada mereka-mereka yang tidak pernah mengalami kepayahan keperitan hidup ini, tetapi memutuskan kaedah bagaimana nak menyelesaikan pelaksanaan pelarasan pencen ini. Saya yakin bahawa kerajaan harus menerjah ke bawah, menerjah ke akar rumbi dan mengetahui tentang fakta-fakta keperitan,
kehidupan mereka yang sebenar dan dijadikan sebagai satu formula bagi penyelesaian pelarasan pencen yang akan saya sangat-sangat berharap dilaksanakan dan diumumkan oleh kerajaan dalam bajet 2024 yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan Oktober 13 hari bulan 2023 ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak dan sokongan daripada semua veteran, khususnya mereka-mereka yang terlibat di dalam tuntutan ini, dan saya yakin kerajaan mampu untuk memikirkan dan menyelesaikan satu isu yang cukup besar yang sudah lama sangat dirasai, dihayati, dialami oleh para veteran yang berpencen sebelum 2013 ini. Akhirnya saya ingin mengambil kesempatan memberikan satu isyarat kepada pihak kerajaan bahawa kes isu penyelesaian pelarasan pencen bagi pesara-pesara ATM atau veteran ATM dan juga sebahagian besar daripada pesara-pesara awam yang terlibat dalam isu ini mesti diselesaikan dalam jangka masa pada tahun ini juga, khususnya pada pengumuman bajet 2024 yang akan diumumkan pada 13 bulan Oktober ini. Dan saya mohon dan memberikan sedikit isyarat bahawa saya khawatir kegagalan kerajaan untuk menangani kes ini akan mengundang kepada satu situasi di mana mereka-mereka yang terlibat ini akan meluahkan perasaan mereka, keperitan hati mereka, kegelisahan mereka untuk menghadapi masa depan kehidupan mereka dengan kaedah yang berbeza, yang saya rasa mungkin agak sukar untuk kita sama-sama mengawal keadaan tersebut. Oleh itu, saya mohon sekali lagi supaya pihak kerajaan memberikan keutamaan bagi menyelesaikan kes ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.